Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyafiqah binti Mahwa Khairi, 2201313, pelajar di PPI USIM Kohort 5, akan menerangkan berkaitan dengan video persediaan bagi kursus aplikasi psikologi dalam pendidikan EEA 7022. Terdapat 4 perkara yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama ialah motivasi, kedua ialah kreativiti, ketiga ialah pengurusan bilik darjah, dan yang keempat ialah interaksi dalam bilik darjah. Baik, kita lihat yang pertama ialah motivasi. Motivasi ini terdapat dua bahagian, iaitu motivasi intrinsik iaitu dalaman dan motivasi ekstrinsik iaitu luaran. Pada pandangan saya, motivasi pelajar ini dapat dipengaruhi dengan aktiviti pembelajaran, tugas individu dan bahan pengajaran guru. Yang kedua, faktor sikap, bahasa, sasaran, kepercayaan diri, matlamat, penglibatan persekitaran dan atribut diri memberi impak besar dalam pembentukan motivasi. Yang ketiga ialah motivasi pelajar juga dapat didorong oleh faktor keluarga dan rakan sebaya. Dan ini jelas menunjukkan bahawasanya motivasi murid ada yang dipengaruhi oleh intrinsik dalaman, di mana ia tidak mengharapkan apa-apa apabila belajar, dan dia rasa seronok. Mereka rasa seronok untuk belajar dengan niat yang betul. Manakala ada juga faktor murid yang mempunyai faktor ekstrinsik, iaitu didorong oleh faktor luaran, iaitu seperti faktor keluarga, rakan sebaya, ataupun faktor ganjaran seperti pencapaian murid dan sebagainya. Manakala yang kedua ialah kreativiti. Kreativiti menurut DBP ialah kemampuan dan kebolehan mencipta. Kreativiti murid ini pada pandangan saya adalah berbeza kerana dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor persekitaran, faktor sifat peribadi dan juga masalah yang ada pada murid tersebut. Seterusnya, guru ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kreativiti pelajar. Ini dapat lihat apabila guru tersebut memberi kepercayaan, memberi komunikasi yang baik, menjadi hubungan yang baik, dan memperbagaikan kaedah-kaedah mengajar, sebenarnya ini dapat mempengaruhi kreativiti pelajar dalam mencipta atau melakukan sesuatu dalam pembelajaran mereka. Selain itu, motivasi juga adalah merupakan salah satu pendorong yang menjadikan pelajar menjadi lebih kreatif, kerana bila ada motivasi, pelajar tersebut akan rasa lebih bersemangat untuk menghasilkan sesuatu dengan lebih baik. Untuk pengurusan bilik darjah pula dapat dilihat apabila sebagai satu tindakan ataupun strategi guru untuk mengekalkan peraturan kelas, mewujudkan kelas yang kondusif, memastikan rutin kelas berjalan dengan lancar, menghadapi tingkah laku murid serta dapat menarik perhatian murid kepada pembelajaran. Untuk pengurusan bilik darjah ini merupakan satu elemen sangat penting dan sangat mencabar bagi seorang guru, kerana ia memerlukan kemahiran guru untuk menguruskan, kerana pengurusan bilik darjah merupakan salah satu yang perkara yang membantu dalam peningkatan pencapaian akademik murid. Kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberkesanan bilik darjah. Antaranya ialah faktor fizikal. Faktor fizikal dapat dilihat dari segi penyusunan meja dan kursi, kedudukan papan putih, bahan bantu mengajar dan kebersihan kelas sebenarnya mempengaruhi minat murid untuk belajar dalam kelas. Sebab hal ini kerana bila keadaan yang terdapat selesa, kondusif, sudah tentu akan menjadikan murid sangat selesa untuk belajar. Manakala yang kedua ialah faktor sosial. Faktor sosial ini merujuk kepada corak interaksi murid dalam kelas, kerana dalam kelas yang ramai sudah tentu terdapat berbagai latar belakang keluarga, sifat seperti murid pandai, murid lemah, pendiam dan hiperaktif. Ini sangat mempengaruhi pembelajaran mereka di dalam bilik darjah.
Kerana ada murid yang pandai sudah tentu akan lebih aktif, manakala murid yang lemah mungkin agak pendiam atau pasif di dalam kelas. Jadi interaksi guru perlu wujudkan interaksi dalam kalangan murid ini supaya mereka dapat saling belajar antara satu sama lain. Manakala peraturan bilik darjah pula kita lihat ialah undang-undang khusus yang diwujudkan dan dipersetujui antara murid dan guru. Ini adalah salah satu tindakan untuk mengekang masalah disiplin murid di dalam kelas. Dan ini juga membantu guru untuk mengawal murid dan murid untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri ketika berada di dalam kelas sebagai satu tanda penghormatan kepada guru dan juga menghormati murid lain untuk belajar. Yang terakhir ialah interaksi dalam bilik darjah. Interaksi membawa maksud tindakan ataupun hubungan aktif antara satu sama lain, tindak balas di antara dua ataupun beberapa pihak. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah ini merupakan interaksi sosial yang sangat berpengaruh dalam sekolah. Hal ini kerana hampir setiap hari guru dan murid berinteraksi antara satu sama lain, sama ada interaksi secara lisan ataupun tidak lisan. Baik, kita lihat terdapat beberapa proses dalam interaksi ini dalam bilik darjah. Antaranya ialah interaksi sehala yang bermaksud interaksi antara guru kepada murid, yang ini lebih kepada kaedah kuliah atau kaedah penerangan. Manakala interaksi dua hala itu daripada guru kepada murid dan murid kepada guru, yang ini lebih kepada kaedah perbincangan ataupun sumbang saran ataupun kaedah soal jawab. Manakala interaksi kumpulan adalah murid dan murid secara berkumpulan, yang ini lebih kepada perbincangan lah. Kita lihat kepentingan interaksi dalam antara guru dan juga murid. Yang pertama, kita lihat interaksi ini membolehkan pendidik memotivasikan pelajar agar timbul seminat terhadap PDP. Ini penting. Yang kedua ialah merancangkan aktiviti soal jawab untuk menggerakkan pelajar supaya berfikir. Dan ini juga salah satu yang boleh membantu pada daya pemikiran murid dari segi kognitif. Manakala ketiga ialah pertukaran maklumat dan idea. Dan yang keempat ialah merapatkan hubungan antara pendidik dan murid. Dan ini jelas menunjukkan bahawasanya interaksi dalam bilik darjah sangat penting, sama ada guru dengan murid ataupun murid dengan murid, untuk membuat mereka bercambah idea dalam perbincangan, dalam pembelajaran. Dan ini sedikit sebanyak akan membantu mereka dalam pencapaian akademik.